Oh, 15 saat? Okey, kurang daripada 10 saat, sudah record. Okey. Hari ini kita akan belajar mengenai pelbagai kepercayaan di negara kita, okey. Kepercayaan ni berasal daripada, perkataan percaya. Jadi kepercayaan ni lebih merujuk kepada, tentang keagamaan. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, kalau awak perhati ya, ini sama seperti, standard kandungan yang lepas ya. Kita menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Okey, kita sambung okey, dengan standard kandungan, pada pembelajaran yang lepas. Pada pembelajaran yang lepas, cikgu cuma bagi video. Okey, kali ini kita buat Google Meet. Okey, tambahan menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam kehidupan. Okey. Agama dan kehidupan kita tak boleh nak pisahkan. Alright. Dan kemudian menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi mewujudkan keharmonian. Okey, cuba bayangkan kalau cikgu orang Islam tak hormat yang bukan Islam. Contohnya macam baca doa tadi. Yang bukan Islam pun kena baca doa orang Islam. Boleh ke macam tu? Agama ni bukan paksaan. Kita tak boleh nak maksa orang. Contohnya kalau orang Islam solat, boleh tak kita paksa, "Hashni, awak kena solat subuh sama-sama. Kalau tak solat, awak masuk neraka." Boleh kita macam tu? Tak boleh, okey? Setiap orang ada, dia punya kepercayaan, okey? Ada cara beribadat masing-masing. Kita sebagai seorang Islam ataupun orang-orang lain, tak boleh mencemuh. Mencemuh tu macam, mengatakan sesuatu yang tidak baiklah ataupun awak macam mengumpat, mengenci. Kita tak boleh menghina bangsa, amalan orang lain. Contohnya kalau contoh macam QT kita ada, kita solat Jumaat, "Apalah solat Jumaat ni, apalah buang masa je." Tak boleh cakap macam tu, okey. Sebab ini adalah kepercayaan agama masing-masing. Jadi kita kena hormat menghormati. Kalaulah cikgu tak hormat ataupun QT ke Hashini tadi tak hormatkan kepada agama lain, cuba bayangkan, mesti awak akan rasa, apalah cikgu ni, awak pun akan tengok agama Islam tu sebagai agama yang jahat, okey, suka menghina. Jadi sebagai seorang yang mengandut agama masing-masing, kita kena tunjukkan imej yang baik, okey. Okey, dan ini tak ada lagi, okey, itu sahaja, itu untuk standard kandungan hari ini ya. Itu ialah tujuan untuk awak belajar hari ini. Okey, lagi satu, cikgu harapkan supaya awak boleh sediakan buku nota ya. Sediakan buku nota untuk kita, wah, dia dah tunjukkan buku nota. Sini dah tunjukkan buku nota dah, kuning cantik. Okey, kita dah lama tak buat buku nota Okey, hari ni kita nak menyalin nota Okey, kita nak menyalin nota ni bukan semua kita kena salin ya. Okey, bukan semua, okey. Nama pun nota. Nota ni untuk membantu awak mengingat isi-isi penting, dalam setiap tajuk. Okey, mari kita tengok, apa yang kita perlu tulis Cikgu kongsikan terlebih dahulu. Okey. Oh, okey, kita dah ada, kita akan pergi muka surat. Okey, ni buku teks digital cikgu, kita akan pergi muka surat 55, kalau dalam ni 55. Kalau dalam tu ialah 100 berapa ya, 104. Okey. Okey, ini situasi satu. Okey, kenapa cikgu kata jangan tulis semua? Sebab kalau kita tengok ya, muka surat 104 ni, kalau awak nak tulis semua, wah, sangatlah banyak ya. Kadang-kadang dalam sesuatu, karangan tersebut, bukan semuanya isi penting ya. Kadang-kadang ada perkataan ditambah untuk mencantikkan ayat. Contoh, makan aiskrim, nak cantikkan lagi, "Saya makan aiskrim." Nak tambahkan lagi padahal dia makan aiskrim je, "Saya makan aiskrim, dengan senang hati." Padahal dia nak makan aiskrim je. Ada kalanya, perkataan-perkataan tu ditambah untuk menyedapkan ayat tersebut ya. Orang kata bunga bahasa.
Kita tambah-tambah supaya ayat tu sedap didengar, sedap dibaca. Tapi untuk nota, kita kena cari isi-isi penting ataupun kata kunci bagi perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat dalam sesuatu tajuk. Supaya apa? Supaya nota ini bukan untuk cikgu tapi untuk awak, supaya awak boleh mudah mengingat, ya. Manusia ni ada 2 jenis ingatan, ya. Satu ingatan biasa, satu lagi ingatan photographic memory. Photographic memory ni maksudnya kalau foto tu awak faham kan, macam gambar kan. Photographic memory ni maksudnya dia tengok, dia terus ingat. Contohnya dia tengok ni, dia terus ingat. Sebiji-sebiji dia ingat. Ada je manusia macam tu, dia unik, okey. Dia boleh tengok dan dia boleh ingat dalam masa yang sekejap. Dia boleh ingat sepatah demi sepatah perkataan. Tapi dekat sekolah kita, ataupun sepanjang usia cikgu belum pernah lagi jumpa orang macam tu, tapi memang wujud orang macam tu. Okey, muka surat 104, pelbagai kepercayaan di negara kita. Awak boleh buat peta minda, ya. Awak boleh buat bentuk point. Contoh awak titik, lepas tu awak buatkan isi-isi penting dia. Buat peta minda, contohnya tajuk utama di tengah, kemudian awak buatlah dia punya garis-garis untuk isi-isi kecil dia. Okey, itu gunanya peta minda dan juga bentuk point supaya awak mudah tengok dan mudah untuk membaca. Nak lagi cantik, buatlah menggunakan pelbagai warna-warna yang menarik. Okey, untuk nota ni, dalam buku nota tu, cikgu benarkan untuk awak gunakan pensel warna, pen boleh guna, crayon boleh guna, tapi kalau macam marker pen dan magic colour, cikgu tak galakkan dan cikgu tak benarkan sebab dia akan tembus awak dia. Okey, mari kita mulakan. Okey, situasi satu. Okey, ini awak boleh buat peta minda kepercayaan di negara kita. Awak boleh salin oh, okey, awak boleh salin masyarakat perkahwinan, majlis perkahwinan masyarakat orang asli. Okey, ini antara kepercayaan, ya. Ini dia tunjukkan gambar. Okey, ini cikgu rasa kalau tak salin pun tak apa. Awak boleh tengok je. Okey, masyarakat Kadazan Dusun mengadakan upacara memuja semangat padi. Ni Kadazan Dusun, ya. Upacara ngeduang dalam masyarakat Bajau. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Saya cuba besarkan lagi. Okey. Cikgu besarkan lagi. Terlalu besar. Okey, kita tengok, ya. Perenggan yang pertama. Selamat datang ke rancangan uniknya negara kita. Okey, ini cuma sebagai ayat tambahan, ya. Hari ini saya akan menerangkan beberapa amalan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Ini juga cuma penyedap kata ataupun bunga bahasa dia, ya. Bagi masyarakat orang asli. Okey, dekat sini dia dah masuk isi penting, ya. Dia dah masuk isi penting. Bagi masyarakat orang asli, kalau awak nak buat nota, ambil yang ringkas dan mudah awak faham. Okey, contoh awak boleh tulis orang asli, kemudian mereka mengamalkan kepercayaan diwariskan secara turun-temurun. Okey. Kepercayaan diwarisi secara turun-temurun. Okey. Okey, alamak, tak ada pula, sekejap, ya. Okey, bagi masyarakat orang asli, mereka mengamalkan kepercayaan diwarisi turun-temurun, ya. Kepercayaan. Alamak, tak ada pun. Bagi masyarakat orang asli, kepercayaan diwarisi secara turun-temurun. Itu je dia nak cakap sebenarnya. Bagi masyarakat orang asli, mereka mengamalkan kepercayaan dan diwarisi secara turun-temurun. Itu macam ayat terlalu panjang. Okay? Jadi, untuk penulisan nota, awak ambil yang ringkas dan mudah untuk awak faham. Okay? Bagi masyarakat orang asli, kepercayaan diwarisi secara turun-temurun. Okay, awak terus sambungkan soalan ayat tu. Terus dapat isi utama.
Okey, yang kedua, poin yang cikgu nampak yang penting berkait rapat dengan alam sekitar ya. Itu antara isi yang pertama, isi yang penting juga ya. Berkait rapat dengan alam sekitar. Okey, yang baru masuk, contoh macam Melissa dengan Alwi, hari ini kita nak cikgu nak tunjukkan cara menulis nota ya. Bukan semua kita kena salin. Kalau semua kita nak salin, okey. Oh, kalau semua kita nak salin, tak sempat. Okey. Dan akan membuang masa kita. Okey. Yang kedua dan seterusnya. Yang kedua tadi dah. Okey, seterusnya kita tengok dalam perenggan kedua. Masyarakat Kadazan Dusun di Sabah. Okey, kalau macam ni, kita tulis Kadazan Dusun sahaja. Sebab kita tahu Kadazan Dusun di Sabah. Mereka percaya kepada kinorohingan. Ini antara isi penting. Kadazan Dusun percaya kepada kinorohingan. Oh, lama. Percaya kepada kinorohingan. Kinorohingan ni mempunyai kuasa Tuhan. Itu maksudnya. Kadazan Dusun percaya kepada kinorohingan yang mempunyai kuasa Tuhan. Okey, itu isi penting dia. Masyarakat Kadazan Dusun juga percaya kepada semangat padi. Okey, ini sebab masyarakat Kadazan Dusun yang awal-awal tadi dia dah sebut. Jadi kita tak perlu nak highlight kan, okey? Kita just highlight percaya kepada semangat padi. Mereka juga percaya kepada semangat padi. Kita tambah juga ni lah. Juga percaya kepada semangat padi sebab kinorohingan dengan semangat padi tadi berbeza. So kita tambahkan perkataan juga. Percaya kepada semangat padi. Okey, bagi mendapatkan hasil yang banyak, mereka menjalankan upacara memuja semangat padi. Okey. Mendapatkan hasil padi yang banyak, menjalankan upacara, memuja semangat padi. Ni cikgu tukar-tukar colour sikit. Okey. Kalau awak bolehlah nak terus tulis guna pen yang berwarna ke boleh. Cikgu ada beli pen di Ninso. Pen ni ada banyak colour. Dalam satu ni ada banyak colour. Ni pen cikgu, pen monkey. Okey, dalam ni ada banyak colour. Okey. Dan cikgu suka gunakan untuk tulis nota. RM2.10 saja. Okey. Sehari awak simpan, 21 hari awak dah boleh beli pensil ni. Okey. Sehari simpan RM10, 21 hari dah boleh beli pen yang banyak awak ni. Okey. Okey. Okey, settle untuk perenggan yang kedua. Itu saja. Okey. Daripada banyak-banyak perkataan, mungkin kalau awak pun boleh pendekkan lagi ya. Kalau awak nak pendekkan, boleh pendekkan. Yang penting awak faham dan awak tahu apa maksud nota awak. Okey, ada juga kadang-kadang ni kita dah biasa kan. Cikgu yakin ramai yang ada WhatsApp, ada selalu message. Jadi, kadang-kadang kita gunakan ringkasan perkataan. Contoh ya, tapi awak jangan gunakan ringkasan perkataan tu dalam karangan, nanti akan mengurangkan markah awak. Okey. Ini untuk penulisan nota sahaja ya. Kalau biasa ya kita tulis saya, kita tak type SAYA. Okey, kita biasa tulis SY, saya. Dalam nota awak boleh gunakan cara tersebut ya, ringkasan perkataan. Bukan ringkasan ayat. Ringkasan ayat kita dah guna. Ringkasan perkataan pun kita boleh gunakan. Contoh padi, kita boleh buat PD, banyak BYK. Itu cikgu tahulah awak pun pakar untuk mendek-mendekkan perkataan short form lah orang panggil. Tapi dalam karangan jangan gunakan. Cikgu Aidil marah. Okey, seterusnya. Okey, bagi sesetengah masyarakat Bajau, ini bagi setengah masyarakat Bajau, kita terus ambil Bajau ni. Bajau. Okey, kita gunakan color merah, bosan. Kita gunakan hijau fluorescent.
Hijau fluorescent. Okey, hijau fluorescent. Okey. Mereka masih memegang kepercayaan diwarisi daripada nenek moyang. Okey, kita boleh ambil, okey, kepercayaan kepercayaan diwarisi dari nenek moyang, contohnya upacara ngeduang dan duang rumah. Okey. Kita boleh ambil upacara ngeduang dan duang rumah. Okey. Cara ngeduang atau duang rumah. Okey, yang ni silap. Cara ngeduang atau duang rumah. Okey, setakat rumah. Okey. Dan seterusnya isi penting dia ialah iaitu tuan rumah atau ahli keluarga si mati akan menjamu makanan kepada tetamu. Okey. Ini awak boleh ambil dekat dari sini sampai habis. Okey, ataupun awak nak pendekkan lagi, tuan rumah atau ahli keluarga si mati bagi makanan pada tamu. Tu lebih kurang lah. Okey. Awak boleh gunakan ringkasan ayat dan awak juga boleh bagi gunakan ringkasan perkataan. Kepada tu awak boleh tukar jadi KPD atau sebagainya. Itu cikgu rasa awak lagi pakar. Okey, itu untuk perenggan yang ketiga. Okey, bajau, kepercayaan diwarisi nenek moyang. Ah, Contohnya kepercayaan mereka, ngeduang atau duang rumah. Ngeduang atau duang rumah ni memberi makanan ke keluarga si mati atau tuan rumah si mati, memberi makanan atau menjamu makanan kepada tetamu. Okey? Okey, jadi biasa kalau kita tengok kat buku teks, ada soalan-soalan kat bawah ni, Sebenarnya soalan-soalan kat bawah ni bukan sekadar soalan. Okey, soalan di bawah ni supaya kita boleh refresh balik apa yang kita baca, ataupun untuk mendapatkan maklumat tambahan. Contoh nombor satu, apakah yang anda faham tentang upacara miring dalam masyarakat Iban? Upacara miring ni di bawah, ya. Upacara miring ni dia cuba tanya apakah yang awak faham mengikut kefahaman awak, mengikut ayat awak sendiri. Okey? Contoh, ya. Contoh, apakah awak faham tentang kereta? Kereta kita ada 4 roda, ada 4 pintu, laju. Itu kita punya ayat mengenai kereta sebab kita faham kereta, ya. Tetapi kalau orang lain, kalau bahasa saintifik ni, kereta adalah satu jenis pengangkutan yang mempunyai 4 roda dan dikuasakan dengan enjin berapa liter. Itu pemahaman orang lain. Tapi pemahaman orang lain ataupun kita mengenai kereta adalah sama. Okey? Jadi macam tu juga dengan sejarah ni. Okey? Awak cuba gunakan ayat awak sendiri untuk faham. Okey? Mengapakah alam sekitar dianggap penting dalam amalan kepercayaan setengah masyarakat kita? Ini pun awak boleh jawab, ya, mengikut kefahaman awak. Okey. Jadi alam sekitar dianggap penting dalam amalan setengah masyarakat kita sebab dulu orang zaman-zaman dahulu, terutamanya orang pribumi, menganggap alam sekitar ni penting sebab mereka menganggap contoh pokok-pokok besar tu sebagai Tuhan mereka, ya. Jadi alam sekitar di sekeliling mereka dianggap penting supaya mereka boleh menghormati contohnya Tuhan mereka, dewa-dewa dan sebagainya, Okey. Oh, tengok situasi yang kedua. Terlalu besar, cikgu kecilkan sikit. Okey, ini situasi yang kedua. Masyarakat Melanau menghias indah pot mereka bagi meraihkan perayaan Kaul. Okey, ada tak di bawah? Kalau tak ada, Melanau. Okey, kalau tak ada kita boleh highlightkan. Melanau hias bot, hias indah. Indah ni cuma penguat, ya, ataupun dia punya bunga bahasa untuk mengindahkan bahasa. Okey, Melanau hias bot, untuk perayaan Kaul. Okey, Melanau hias bot, perayaan Kaul. Okey, meraihkan bolehlah kita tulis meraihkan perayaan Kaul. Okey, ini untuk nota saja, ya.
Kalau dalam karangan jangan tulis macam ni. Okey, dalam karangan dia mementingkan bunga bahasa, laras bahasa, yang tu penting. Tapi untuk nota, tulislah macam mana yang awak nak tulis pun, okey? Contoh, Syahrin Fatimah dia nak tulis dalam bahasa Tamil sekalipun, boleh ya. Boleh nak tulis dalam bahasa Tamil. Kalau itu yang awak lebih mudah faham, boleh tulis, okey? Ataupun awak ada bahasa kod awak sendiri, boleh tulis ya. Okey, upacara miring yang dilakukan oleh masyarakat Iban. Okey, upacara miring, Iban. Itu je. Kadang-kadang sesimpel itu pun awak boleh buat ya. Sebab dalam bila awak baca, contohlah awak baca buku cerita, boleh tak awak ceritakan sebiji-sebiji dalam buku cerita tu kepada kawan awak? Semestinya tidak, okey? Mesti awak akan ringkaskan mengikut pemahaman awak. Contohnya awak tengok cerita superhero, ataupun awak tengok Avengers Endgame pula, Avengers apa tu yang akhir sekali tu kan. Awak tak boleh nak ceritakan daripada awal cerita tu, daripada awal minit yang pertama sampailah habis awak ikut betul-betul filem tu, tak boleh. Awak akan ikut apa yang awak ingat dan ikut pemahaman awak. Mula-mula mereka ambil batu, lepas tu bunuh Thanos, lepas tu mereka kembali ke masa yang lalu, kemudian masa ke depan. Itulah ikut kefahaman awak. Awak menceritakan mengikut kefahaman awak dan mengikut laras bahasa awak sendiri. Okey? Sebab awak dah faham cerita tersebut. Macam ni juga sejarah. Okey, bila awak dah faham, awak dah boleh ceritakan kepada orang lain mengikut kefahaman awak. Okey? Tapi pastikan apa yang awak faham tu betul. Okey? Jangan awak cakap upacara miring ni dilakukan oleh masyarakat Melayu. Itu dah salah. Okey? Pastikan fakta dia betul, dan kemudian awak boleh olah mengikut ayat awak. Okey, Nakut Nabulang merupakan perayaan diraihkan oleh masyarakat Bisaya. Okey? Nakut Nabulang, masyarakat Bisaya ataupun diraihkan oleh Bisaya. Okey, masyarakat Iban dan Melanau di Sarawak mengamalkan adat turun-temurun. Iban, Melanau, adat turun-temurun. Ini contohnya diwarisi daripada nenek moyang. Okey. Adat turun. Contohnya apabila ingin mendirikan rumah, ini awak boleh ambil mendirikan rumah, kawasan tanah hendaklah disemah terlebih dahulu untuk mengusir roh-roh jahat. Okey, kawasan tanah disemah untuk mengusir roh-roh jahat. Okey. Mendirikan rumah, kawasan tanah disemah untuk mengusir roh-roh jahat. Itu sahaja. Okey. Tak perlu salin semua. Sebab kenapa cikgu tak tulis di Sarawak? Sebab kita tahu Iban dan Melanau di Sarawak ya. Okey, masyarakat Iban juga mengadakan upacara berdoa kepada Tuhan. Iban berdoa dikenali sebagai upacara miring ya. Iban berdoa dikenali upacara miring. Ataupun awak nak buat ayat awak sendiri pun boleh. Okey, ataupun awak nak tuliskan upacara miring adalah upacara berdoa bagi orang Iban atau masyarakat Iban. Tak kisah, yang penting isinya tetap sama ya. Doa, upacara miring. Okey. Upacara miring itu ialah upacara berdoa bagi masyarakat Iban. Okey. Perkataan miring bermaksud, ini awak tulis ni, miring bermaksud memberkati penduduk, melindungi, lagi ya. Melindungi, melindungi dan membawa kebahagiaan dan keharmonian dalam masyarakat. Ini panjang sikit. Tapi sebenarnya awak boleh pendekkan ikut awak punya short form perkataan ya. Lindung, bawa kebahagiaan, harmoni dalam masyarakat. Okey, boleh pendekkan. Ini sebab cikgu ikut dalam buku teks, cikgu tak tulis, cikgu tunjukkan kamu dalam buku teks saja. Sebenarnya boleh ubah-ubah ikut kesesuaian perkataan. Okey. Miring bermaksud berkati penduduk, lindung, bawa kebahagiaan dan keharmonian dalam masyarakat. Okey, yang seterusnya mungkin okey, Bisaya ya.
Nak tulis masyarakat Bisaya pun terpulang kepada awak. Orang Bisaya pun boleh. Okey, Bisaya bekerja sebagai petani. Okey. Okey, ini bukan semualah. Okey. Setengah daripada mereka. Bisaya ialah petani. Okey. Percaya kepada kuasa-kuasa gaib. Okey. Percaya kepada gaib pun boleh. Percaya pada kuasa gaib pun boleh. Okey. Misalnya sebelum ke suatu kawasan pertanian, mereka akan membaca jampi mentera untuk mengelakkan daripada gangguan kuasa gaib. Okey, kuasa gaib. Ini awak boleh lah sebelum membuka sesuatu kawasan, sebelum membuka kawasan pertanian, uh, baca jampi mentera untuk mengelakkan daripada gangguan kuasa gaib. Okey. Okey, itu saja. Yang bawah ni tak perlu nak saling pun dengan penerangan ini. Diharap anda memahami keunikan kepercayaan masyarakat Malaysia. Itu ayat sebagai tambahan dia untuk menyedapkan dia. Okey, itu sahaja untuk nota-nota hari ini. Okey, hari ini tak ada soalan. Hari ini nota sahaja. Nota tu, tugasan tu ialah menulis nota. Tugasan tidak berbentuk soalan. Tugasan berbentuk nota sahaja. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, dapatkan maklumat tentang kepercayaan masyarakat Kelabit dan Lun Bawang. Ceritakan di dalam kelas. Ini awak boleh buat nanti. Okey. Untuk pembelajaran kita pada minggu hadapan, okey, kita akan ada pertandingan pidato. Okey. Pidatonya ni dah ada teks ni, okey. Kita dah ada teks ni. Siapa yang buat? Siapa yang berani baca ni, ingat cikgu akan bagi hadiah misteri. Okey. Hadiah misteri. Hadiah apa? Hadiah misteri. Okey, ini minggu depan punya tugasan. Tugasan minggu depan kita akan buat pidato ya. Siapa yang boleh buat, cikgu akan bagi hadiah misteri. Okey, awak boleh hafal benda ni. Islam Agama Persekutuan. Okey. Okey, itu saja. Okey. Ada sesiapa nak buat tugasan ni? Dapatkan maklumat tentang, ini sukarela ya, cikgu tak paksa. Dapatkan maklumat tentang kepercayaan masyarakat Kelabit dan Lun Bawang. Kepercayaan dia. Maksudnya agama dia. Macam mana, apa amalan agama dia. Apa yang dia percaya. Boleh ceritakan di dalam kelas. Okey, siapa nak buat ni? Ada siapa nak buat? Okey, tak apa. Jangan risau. Okey, ini bukan perasaan. Okey, ini siapa yang nak buat, boleh buat. Okey. Okey, ada hadiah misteri. Okey, siapa yang buat, cikgu bagi hadiah misteri. Okey, ada 2 tugasan untuk minggu hadapannya. Sama ada awak nak buat kepercayaan tentang masyarakat Kelabit atau Lun Bawang, ataupun awak nak buat pidato tentang Islam Agama Persekutuan. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, setengah jam kita buat nota sahaja. Okey, ini antara nota-nota tersebut. Dan cikgu rasa cikgu tak nak ambil masa yang lebih panjang. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sebelum cikgu mengakhiri kelas cikgu, ada apa-apa sebarang soalan? Cikgu. Oh ya, Sari Fatimah. Untuk nota situasi 1 kena buat ke? Oh ya. Kena buat Syarif Fatimah. Okey, jangan risau. Kalau tak sempat nanti cikgu bagi video. Apa dia? Bukan yang atas. Apa dia? Atas. Oh, atas ni. Oh, atas ni Ha. Oh, atas ni terpulang pada awak. Nak buat boleh. Tak buat pun tak apa sebab kita dah ada nota di kat bawah.
Tapi kalau awak rajin boleh buat, tak ada masalah. Kalau gambar tu awak nak photostat ataupun awak ada printer dekat rumah, bolehlah print, awak boleh scan, boleh print dan masukkan dalam buku nota awak. Itu lagi bagus dan sangat terbaik, cemerlang, terbilang, gemilang. Okey? Okey, Okey, nak cikgu. buat boleh, tak buat pun tak apa ya untuk yang ni. Okey, ada sebarang soalan? Terima kasih Sarin Fatimah kerana bertanya. Ada sebarang soalan lagi? Okey, kalau tak ada dalam kiraan 10, 9, Cikgu, 8. Ya. yang dapatkan maklumat tentang kepercayaan masyarakat Kelabit dan Membawang tu boleh ke kalau nak buat tulis nota dalam buku? Lagilah sangat bagus. Okey. Boleh. Okey. Sangat bagus. Okey. Well done, Terima Arshini. kasih cikgu. Sama-sama. Okey, terbaik. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, terima kasih untuk soalan. Itu bukan soalan, itu lebih kurang pernyataan daripada Arshini. Terima kasih dan terbaik. Okey, ada sebarang soalan? Okey, nanti mungkin minggu-minggu hadapan bukan cikgu yang bercakap tapi awak pula yang bercakap. Cikgu suruh awak baca buku tu, lepas tu awak yang jadi cikgu, terangkan pada kawan-kawan. Boleh tak buat macam tu? Sebab bila cikgu cakap je, cikgu pun rasa tak pasti awak dengar ke tak dengar. Kali ni mungkin bila awak bercakap, awak jadi cikgu Syahrin ke, cikgu Alif Ryan ke, mungkin kawan-kawan awak kata, wow, boleh bercakap. Okay, kan? Mungkin lebih seronok untuk kawan-kawan awak dengar awak bercerita. Okay? Itu mungkin untuk pembelajaran kita pada masa-masa hadapan nanti. Okay? Mungkin baru nampak muka Haswina. Okay? Mungkin boleh jadi cikgu Haswina mengajar sejarah. Okay? Mungkin awak boleh baca, kemudian awak terangkan kepada kawan-kawan awak. Okay? Sebabnya nanti bila awak masuk universiti, awak akan ada banyak pembentangan. Awak akan ada banyak perlu menerangkan. Cikgu pasti kalau kelas-kelas yang ada depan cikgu ni, cikgu pasti semuanya akan masuk institusi pengajian tinggi, universiti ke, tak kira mana-mana, college ke. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada Terima minggu kasih, harapan cikgu. ya. Pemidato sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Baru dengar suara Ketikis. Baik, Go. Okey, baik. Pada cikgu. Alwi. Sama-sama Cik Wan Distina. Senyap hari ni ya. Terima kasih, cikgu. Sama-sama Wiswika.